Hai, salam sejahtera. Nama saya Haridas. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, hari ini saya nak buat satu lagi video mengenai penukaran agama Miss Low tu. Penukaran agama anak-anak Miss Low, bukan Miss Low punya penukaran agama. Sebenarnya 3 orang anak Miss Low telah tukar kepada agama Islam dari agama Hindu, saya rasa, ataupun agama Buddhis. Okey, kali ini saya nak membuat video saya untuk menterangkan fakta yang mana perkara-perkara yang tidak adil berlaku sebelah orang Islam, terutamanya Jabatan Agama Islam Perlis lah dalam kes ini. Kes ini ada dua kesalahan dalam kes ini. Satu adalah penukaran agama tanpa persetujuan ibu dan bapa. Hanya dengan persetujuan bapa penukaran agama ini telah terjadi. Itu adalah kesalahan pertama. Yang mana kesalahan kedua adalah merampas anaknya dari ibunya yang mempunyai hak penjagaan di sisi undang-undang. Jadi dua kesalahan telah terjadi. Dan juga fakta kes ini harus diteliti dengan dua keadaan. Di mana satu keadaan sebelum ibunya muncul, satu lagi keadaan lepas ibunya muncul dengan perintah mahkamah, yang mana menunjukkan beliau adalah satu-satunya penjaga yang mempunyai hak penjagaan di sisi undang-undang. Jadi lepas Miss Low telah muncul, semua perkara menghalang Miss Low mendapatkan anaknya adalah salah. Satu kesalahan jenayah menculik di bawah Seksyen 361 Kanun Keseksaan. Okey, tolong rujuk seksyen itu, kamu akan faham mengapa saya cakap culik. Bukan saya cakap, seksyen itu memaksudkan pasal hak penjagaan ada pada puan itu. Okey, walau bagaimanapun, mengikut keadaan sebelum ibunya muncul, ada banyak benda sudah jadi. Anaknya telah tukar agama ke agama Islam disebabkan bapa dia, permintaan bapa dia lah, bapa kepada anak-anak itu, kanak-kanak itu. Itu mengikut, kalau katakan cerita tu benar lah. Maksud saya, kalau fakta itu semua benar, tidak wajar menuduh Jabatan Agama Islam Perlis sebagai kononnya mereka dah culik dan tukar agama anak-anak Miss Low tu. Jadi ini adalah satu pertuduhan yang berat. Okay, kalau tanpa bukti tu bermaksud fitnah lah. Okey. Jadi pandangan saya, siapa yang membuat tuduhan ini seharusnya meminta maaf kepada Jabatan Agama Islam Perlis. Okey. Mereka boleh ada banyak kefahaman di mana oleh kerana Mahkamah Persekutuan sebelum ni telah memutuskan ibu dan bapa kena setuju untuk menukar agama untuk kanak-kanak bawah umur 18 tahun. Ini disebabkan mengikut penjelasan peguam, perlembagan kita dalam perkara 12/4 dinyatakan ibu atau bapa atau penjaga boleh membuat keputusan untuk kanak-kanak bawah 18 tahun. Mereka boleh memutuskan nak ikut agama mana. Tapi perkataan parent tu
dulu dari sejak merdeka hingga tahun 2002 saya rasa, maksud perkataan parent dalam perlembagaan adalah ibu dan bapa. Ini bukan maksud mengikut kamus. Ini maksud apa yang dimaksudkan oleh perlembagaan itu sendiri. Maksud parent adalah ibu dan bapa. Ada pihak tanpa pengetahuan 2/3 ahli parlimen, mereka tukar maksud parent ni ibu atau bapa dalam perlembagaan. Sebab itulah benda tu kalah di Mahkamah Persekutuan. Pasal mereka pandai-pandai tukar maksud parent, perkataan parent dalam perlembagaan. Apabila ditukar, mesti dia kena tukar semua perkara dalam perlembagaan yang efek dengan perkataan itu. Dia simply tukar maksud perkataan itu, tapi dia tak buat pindahan pada perkara dalam perlembagaan itu. Ini tidak adil. Patutlah walaupun dinyatakan dalam perlembagaan ibu atau bapa atau penjaga dekat Mahkamah Persekutuan, kes itu kalah. Kes Puan Indira Gandhi, mengapa penukaran agama dengan persetujuan bapa saja kalah? Dengan alasan inilah. Jadi tidak mungkin perkara ini akan menang. Saya faham. Okey. Walau bagaimanapun, ini Jabatan Agama Islam Perlis, dia telah ikut undang-undang yang sedia ada dalam negeri dia. Jadi perkataan menuduh dia telah culik dan menukar agama anak-anak mislo ataupun membuat tuduhan mereka membuat penukaran agama yang bertentangan dengan undang-undang itu, satu tuduhan yang agak berat lah untuk pandangan saya. Kita tidak boleh membuat tuduhan macam itu sebelum kita meneliti ataupun menanya mereka alasan-alasan sebelah mereka. Apakah alasan mereka membuat bertindak sedemikian? Okey, saya rasa benda tu tak betul lah sebelah yang menentang penukaran agama ni tak perlu bertindak terlalu agresif. Kita kena tolak ansur sedikit. Okey, walaupun undang-undang memihak kepada kita. Okey, memang kita boleh menang. Orang yang menentang penukaran agama ni, kalau dia cabar di mahkamah 99% lah mereka boleh menang tanpa ada masalah. Okey, mereka juga ada mengambil usaha untuk mencabar semua negeri yang mempunyai undang-undang macam ini. Bapa ataupun ibu boleh menukarkan agama. Mereka nak cabar. Okey, apabila mereka cabar tu 99% mereka boleh menang. Pasal sebelum ini pun Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan sebegitulah. Jadi semua mahkamah akan ikut perintah keputusan Mahkamah Persekutuan. Jadi tak ada isu. Jadi dalam isu ni, lepas Puan Mislo ni dah muncul, tidak boleh siapa-siapa lawan. Tak perlu keputusan Mahkamah Persekutuan untuk penukaran agama. Itu bukan isu penukaran agama. Dari segi hak penjagaan, ibu akan menang. Ini bukan, kita tak perlu lawan pasal penukaran agama. Dengan adanya hak penjagaan, siapa-siapa pun tidak boleh lawan dengan seorang ibu. Jadi apa yang saya marah sebelum ni, dalam video sebelum ni, mengapa apabila dia sudah tunjuk perintah mahkamah di mana dia adalah penjaga yang sah dari segi undang-undang, mengapa tak nak bagi anak kepada ibu dengan alasan penukaran agama? Itu isu lain. Kalau menghalang dia, akan jadi satu kesalahan jenayah di bawah Seksyen 361 dalam Kanun Keseksaan. Itu yang saya maksudkan video sebelum ini. Okey. Tujuan video ini untuk sebelah
yang telah menang lah. Yang mana janganlah pergi melampau buat tuduhan-tuduhan yang berunsur fitnah. Itu yang saya ingin menasihatlah dalam video ni. Okey, cadangan saya adalah siapa yang dah buat tuduhan itu secara open dalam media ataupun social media, tolong pergi minta maaf dengan Jabatan Agama Islam lah. Jabatan Agama Islam Perlis. Ada atas tuduhan mereka telah culik ataupun tukar agama secara illegal. Itu semua tak payah sebut lah. Pergi cabar dulu di mahkamah dan buat mansuhkan undang-undang yang sedia ada tu, tukar kepada ibu dan bapa kena setuju untuk semua negeri. Lepas tu katakan masih Jabatan Agama Islam lepas membuat perubahan itu masih mereka buat kesalahan yang sama, masa tu tuduh penukaran agama tanpa ikut undang-undang, masa tu boleh tuduh. Sekarang jangan tuduh macam tu, tak baik. Pasal mereka memang ikut undang-undang negeri. Jadi tak boleh tuduh lah mereka tak ikut undang-undang. Dan juga perkataan culik itu, ini perkataan melampau, tak boleh guna. Mereka tak culik pun. Mereka bapa kepada anak-anak tu secara sukarela pergi sana tukar agama. Mereka hanya ikut undang-undang yang negeri itu saja. Okey. Jadi itu sajalah. Okey, pesanan saya kepada Melayu punya tambi, dia salah faham saya sentiasa lawan dengan Islam lah, Melayu lah. Saya ni seorang aktivis asasi manusia. Apabila berlaku sebarang pelanggaran hak asasi manusia, saya akan menentang. Tak kira lah, saya tak bukan pasal Islam, bukan pasal Melayu. Saya ikut manusia. Kalau segolongan manusia membuat perkara yang tidak adil kepada golongan yang lain, saya akan menentang. Itu saja. Dalam hal ni pun saya neutral. Okey? Saya hanya ikut undang-undang. Jadi dalam hal ni apa yang saya nampak, perkara yang telah terjadi kepada Jabatan Agama Islam Perlis adalah tidak adil. Jadi saya menyuarakan bagi pihak mereka lah, itu saja. Okey, saya tak ada niat untuk menentang Islam ataupun menentang orang Melayu. Ambil video saya ini sebagai contoh lah. Okey. Kalau saya nampak apa-apa perbuatan orang Melayu ataupun ustaz ke apa yang bertentangan dengan human rights, memang saya akan menentang balik. Masa itu awak kena terima. Apabila suatu perkara yang tidak adil berlaku kepada orang Islam ataupun jabatan Islam, saya akan menyuarakan. Macam tu juga untuk golongan lain, kalau benda yang tidak adil terjadi, saya akan suarakan. Okey, itu adalah prinsip saya sebagai seorang aktivis asasi manusia lah. Okey, itu saja mesej saya dalam video ni. Sekian, terima kasih.